Jika anda menggunakan oscillator indicator seperti RSI, MACD dan stokastik, anda boleh tambah di dalam analisis technical chart dan juga mencari setup entry dan exit terbaik dengan menggunakan setup divergent. So biasanya dengan setup divergent ni dia punya reward pun boleh tahan besar agak lah. So boleh mantapkan skill dan pemahaman tentang setup divergent. Okay, sebelum tu disclaimer atau penafian untuk video ini. Maklumat dan perkongsian yang disediakan dalam video ini hanyalah bertujuan untuk kajian dan tujuan pembelajaran semata-mata. Okay? Perdagangan dan pelaburan di pasaran kewangan melibatkan risiko. So sebelum masuk apa-apa trading, kena fahami tentang risiko yang akan dihadapi dan juga bagaimana untuk mengatasi dan mengurangkan risiko itu. Okay? Dan sila buat backtesting atau kajian yang lebih mendalam untuk hasil yang lebih baik. Cuma jika berminat untuk belajar analisis technical chart dan juga mantapkan skill teknik trading, terutamanya dalam trading SCPO, boleh klik link di bahagian description di bawah video ini. Okay, ini adalah gerakan divergent. Okay. Dia ada dua jenis divergent, iaitu normal divergent ataupun regular divergent dan juga hidden divergent. Dan untuk kedua-dua jenis divergent ni, dia terpakai untuk setup bearish dan juga setup bullish. Okay. So, yang untuk normal divergent, kita dapat lihat kalau dia punya setup bearish tu, harga membuat higher high, tetapi indikator membuat higher low. Dia pergerakan mencapah di antara harga dan indikator. Dan untuk hidden bearish divergent, harga membuat higher low, tetapi indikator membuat higher high. So, dia terbalik. Begitu juga dengan gerakan normal bullish divergent. Harga membuat lower low, tetapi RSI membuat higher low. Harga bergerak ke bawah, RSI bergerak ke atas. So untuk hidden bullish divergence, kita dapat lihat harga membuat higher low, tetapi RSI membuat lower low. Okay, untuk normal divergence ni biasanya dia untuk setup gerakan pullback. Okay. Manakala hidden divergence ni dia untuk setup gerakan continuation. Contohnya macam ni untuk setup bearish continuation. Okay. Sama juga dengan yang setup hidden divergent bullish ni untuk bullish continuation movement. Okay. Okay, mari kita tengok contoh dekat chart. Cuma untuk chart, saya guna contoh chart SCPO. Time frame 5 minit. Cuma nanti kita boleh tengok chart-chart yang lain lah. Seperti gold, Bitcoin ke, saham ke. Biasanya sama je dia setup. Okay. Okay, contoh macam ni, harga tengah buat penurunan tapi dia dah stop di situ. Di sini kita dapat lihat RSI membuat lower low. So kita just tandakan ataupun kita just kotakkan candle yang buat low tu. Okay. Kita dapat lihat RSI membuat gerakan menaik. Okay. Harga di arah yang sama. Ini juga adalah setup bullish divergent. Okay. So dekat mana entry terbaik? Iaitu apabila dia breakout candle yang kita dah kotakkan tadi. So dekat sini adalah entry yang terbaik. Cuma dia naik dan tak kuat, dia jatuh balik. Kenapa dia tak kuat? Kita dapat lihat dekat sini dia buat puncak yang baru. So kita boleh tandakan yang candle puncak yang baru. So dekat sini apa yang divergent dia? So dekat sini adalah hidden bearish divergent. Kenapa? Sebab RSI membuat higher high. Okay. Tapi kita dapat lihat uh, harga membuat higher low. Ini adalah gerakan hidden bearish divergent. Okay. So dekat mana yang terbaik? Apabila dia bocor candle yang puncak tadi. So sini kita dah boleh cari entry set. Okay. Secara teorinya. Okay. Mari kita bergerak lagi ke kanan. Ada apa setup lagi. Sama jugalah dengan ni. Ini pun divergent. Okay. So setup divergent ni biasanya banyak. Banyak terjadi. Cuma kadang-kadang kita tak sedar. RSI membuat gerakan menaik. Okay. Tapi harga dia macam double bottom kat situ kan. Itu pun dikira sebagai divergent. So kita just kotakkan candle yang RSI buat low tu. Entry terbaik sama juga apabila dia breakout candle yang kita dah kotakkan tu. So bergerak lagi. Sini pun ada divergent sebenarnya. Yang kenaikan ni kita dapat lihat dia sebenarnya menurun ke bawah.
Ini adalah peak eh. So kalau kita tandakan peak yang ni, kita dapat lihat dia ada kenaikan sedikit saja ke atas, tetapi RSI punya peak ke bawah eh. Ini pun dikira sebagai bearish divergence. Sama juga entry terbaik apabila dia bocor candle yang kita tandakan tadi eh. So dekat sini adalah entry terbaik untuk setup bearish divergence ni. So lumayan jugalah dia punya kejatuhan kan. Berapa tick tu? 30 lebih kurang lah. Sini pun sama eh. Banyak setup divergence yang ada sebenarnya eh. Dekat sini kita nampak sini low RSI candle yang ni eh. Biasa saya akan guna indikator yang ada candle warna kuning dan biru eh. Senang nak detect. Yang ni kan. So kat mana kuning yang tak air, kuning tak air yang ni eh. So bila kuning yang tak air yang tu kita just kotakkan kuning yang tak air. Gitu kan. So sini ada satu divergent. Okay. Nampak RSI menaik, harga menurun. So entry terbaik dekat area sini. Dia naik. Seterusnya dekat sini pun dia masih ada setup divergent juga. Kenapa dia masih dalam setup divergent? Sebab dia masih dalam range candle low yang ni, tetapi kita dapat lihat RSI punya low menaik. Okay. So ini pun adalah setup bullish divergent. Okay. So gerakan dia adalah tu dia. Okay. Biasanya kalau bullish divergent ni gerakan dia ke atas. Kalau bearish divergent dia junam ke bawah. So daripada yang kita scroll ke kanan ni, memang sentiasa ada banyak setup divergent dekat chart. Ini pun sama lah kan. Sini RSI membuat low kan. Candle yang mana? Candle yang bukan candle hammer ni kan. Candle yang sebelah hammer tu. So kita kotakkan candle yang sebelah hammer kan. So kita dapat lihat dia bergerak macam tu. Tapi RSI bergerak menaik. So entry terbaik kalau nak masuk awal apabila dia masuk balik low candle yang kita dah kotakkan tu. Cuma gerakan dia yang kuat apabila dia breakout high candle yang membuat RSI low tu. Dia breakout tak? Tu dia. Gerakan dia memang kalau ada setup divergent ni, reward dia memang cantik lah. Cuma kena alert dan juga jangan terlepas pandang lah. Contoh macam ni kan, opening get up. Okay. Lepas tu kita kotakkan saja opening yang get up tu. Kita dapat lihat dia breakout yang opening tu tapi RSI membuat higher low. So bocor maka gerakan bearish divergence ataupun gerakan turun ke bawah. Okay. Banyak setup divergence ni. Mana lagi setup yang ada? Sini pun sama. Ini dia punya peak, dia turun. Tapi uh, harga membuat kenaikan. Okay. RSI membuat penurunan. So bearish divergence. So bila bearish divergence tu, kita just kotakkan candle yang buat peak tu, iaitu candle yang ni, biru yang terakhir ni. So just kotakkan saja. Okay. So kita dapat lihat di sini dia ada rejection. Tapi dia punya puncak menaik dan RSI punya puncak menurun. Ini adalah setup bearish divergence. So entry terbaik semestinya apabila dia bocor sini. So dia akan membuat penurunan ke bawah untuk pullback. Tu dia. Ini lumayan Berapa tu? 47 tick lebih kurang. Okay, seterusnya kat sini kita boleh nampak ada hidden bullish divergence. So dia daripada sini kan. Harga membuat higher low kan. Dia naik turun kan. So sini higher low, sini higher low. Okay. Cuma dekat sini kita nampak RSI menurun ke bawah kan. Dia buat lower low. Ini adalah gerakan hidden bullish divergence ataupun bullish continuation movement. And then sini bullish divergence lah. Bila dia turun, dia buat low dekat sini. So kita just tandakan
Candle yang paling low. Ni. Betul tak situ? Sekejap, betul. Ah, kuning yang terakhir kita kotakkan. So dekat sini kita dapat lihat RSI membuat gerakan sloping ke atas. Okay. Cuma harga dia menurun ke bawah. Kan? So ini adalah gerakan bullish divergence. Sama juga entry terbaik apabila dia breakout uh, high candle yang kita kotakkan. Untuk trigger entry apabila dia naik balik ke atas low candle yang kita kotakkan tu. So dekat sini pun sama Dia ada setup divergent juga. Apabila harga menaik ke atas tapi RSI di arah yang sama. Ini pun dikira sebagai uh, bearish divergent. Okay. Sini pun boleh nampak lah dia punya gerakan bullish divergent kan. Reward dia ke atas. Okay. Banyak sebenarnya setup divergent ni. Okay. Macam ni memang sangat ketara lah dia punya divergent. Kita dapat lihat dia punya harga membuat puncak seperti itu tapi RSI punya gerakan mencapah. Harga membuat higher high tapi RSI membuat higher low. So ini juga adalah gerakan bearish divergent. So dekat mana kita nak entry? Kita kotakkan candle yang di puncak RSI. Kalau dekat sini yang puncak ni adalah candle yang kecil. So just kotakkan candle yang buat puncak tu. Entry terbaik adalah apabila dia bocor dekat sini. Eh. So dia lambat sikit lah. Tapi lambat pun reward dia besar. Biasanya reward dia memang besar. Tu dia nampak. Okay, nampak macam lambat entry. Tapi bila betul-betul valid berapa tu? Sampai bawah. 88 tick. So begitulah serba sedikit setup divergent untuk chart SCPO. So biasanya dekat grup Telegram untuk yang join kelas analisis technical trading SCPO, saya akan kongsikan kalau ada setup divergent ni. Okay. So untuk pembelajaran dan jika ada yang terlepas pandang, at least boleh buat rujukan. Okay, mari kita tengok apa gold ini adalah chart gold lah XAU USD kan. Ini pun kita boleh nampak dia punya setup divergent. Okay. Harga menurun, RSI buat gerakan menaik. So sini ada gerakan bullish divergent. Sini gerakan bearish divergent. Macam mana gerakan bearish divergent tu? Kita dapat lihat puncak harga menaik tapi puncak RSI menurun. Dia mencapah. So just kotakkan candle yang RSI yang paling tinggi. So yang ni lah. Kotakkan dia dekat mana dia bocor. Dekat sini. Sini belum divergent. Sini belum divergent ni. Dekat sini baru ada bearish divergent. Sebab apa? Dekat situ baru ada gerakan harga membuat higher high, RSI membuat higher low. So entry terbaik dekat di sini. Memang reward dia biasanya lumayan lah. Kalau ada setup divergent ni. Tu dia. Sama jugalah kat bawah ni. Nampak? Dekat mana RSI punya low? Yang ni kan. Yang dia kuning ni kita just kotakkan dia. Dia boleh gelegar dalam range candle yang kita dah tandakan tu. Sideway. Okay. Dia set up support. Cuma kalau kita perasan RSI punya apa low dia menaik. Okay. Gitu. Okay. Harga di low yang sama tapi RSI membuat apa higher low. So di situ ada potensi untuk uh, gerakan bullish divergent. Sama juga entry terbaik apabila dia breakout candle yang kita tandakan. Reward dia memang lumayan. Tu dia. Nampak? Ini bukan lumayan ni dah sangat lumayan dah. Memang sangat lumayan dia punya reward. Bila dia naik, dia buat satu gerakan hidden bullish divergence. Apabila harga menaik tetapi RSI punya uh, apa low menurun. Ini adalah hidden bullish divergence. Okay, setup gerakan bullish continuation.
Sama juga kita tandakan candle yang buat low tu. Okay. And then dia tak bocor dan dia sambung naik. Ini adalah setup hidden bullish divergence. Cuma dalam masa yang sama dia buat setup bearish divergence kan. So potensi untuk dia buat pullback situ. Pullback yang sikit. Lepas tu dia sambung naik. Then dia buat setup daripada sini memang bearish divergence kan. Kita dapat lihat peak RSI memang ke bawah. Tapi peak harga menaik. Itu memang gerakan setup bearish divergence. So dia punya gerakan inilah dia punya reward memang ke bawah. So kalau kita tengok untuk saham pun sama jugalah kan. Yang first kali dia buat peak dekat sini. Candle yang ni. Seterusnya RSI buat peak kat sini. Candle yang ni. Okay. And then candle yang ni RSI punya peak pun makin ke bawah. So daripada sini kita dapat lihat harga membuat higher high tapi RSI membuat higher low. Okay. So gerakan dia tu dia memang uh, pullback ke bawah. Okay. So begitulah sedikit tentang teknik trade dengan setup divergent. So boleh tambah setup divergent dan analisis chart yang sedia ada. Cuma dia terpakai untuk oscillator indicator seperti RSI, stokastik dan juga MACD. Okay. Okay, jika berminat untuk start ikhlas analisis teknikal trading SPO, pembelajaran dan guide yang berterusan, boleh klik link di bahagian description di bawah. Okay. Untuk semua yang menyertai kelas analisis technical trading SCPO ni akan terima akses untuk sertai grup dan channel Telegram. Okay. Untuk grup Telegram akan ada pembincangan, pembelajaran, guide ada 7 gerakan chart dan juga analisis technical chart secara berterusan. Okay. Manakala untuk channel Telegram, di dalam tu ada custom indicator trading view, rakaman video-video pembelajaran dan video-video kelas analisis teknikal terdahulu, rangkuman guide pembelajaran analisis teknikal dan juga setup-setup gerakan chart yang ada. Okay. So, terima kasih kerana menonton. Semoga sedikit sebanyak memberikan manfaat kepada rakan-rakan trader yang menontonnya. Boleh buat backtest. Okay. Semoga bermanfaat dan selamat berdagang.